Lauk. Nanti dia, saya muda lah kan. Ni nenek kau semalam kasih tu. Ni pinggan dia ambil balik. Nanti action lah pinggan. Semalam ni pinggan mana orang dia kasih. Ni pinggan kau kan. Ni ambil. So kita akan action lauk. So nenek masak satu lauk. Tapi bila kita buka tu macam-macam dia tak bagi bazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Seikhlas Ramadan. Tahun ini tahun 2024. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapa Hebat.sg kerana terus menyokong Bapa Kau punya podcast edisi special ataupun special edition kita Seikhlas Ramadan. Masih bersama saya di sini Ustaz Yusof. Yes. Alhamdulillah Ustaz terus bersama saya. Hari ini 23 Ramadan Ustaz. 23 Ramadan. Malam ganjil. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Itu dia, saya ingin ucap ribuan terima kasih kepada Abi ataupun lebih dikenali sebagai Al-Khatib Basyarahil. Alhamdulillah. Dan juga kepada Ustaz yang di bawah naungan Abi sering dan sentiasa berkongsi pengalaman cerita kepada kita. Alhamdulillah, supaya dapat memanfaatkan kepada pendengar-pendengar kita. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik Ustaz, topik kita hari ini, fathers and cultural tradition. Exploring how father pass down cultural heritage and tradition to their children. Ni macam kata orang tu sebagai ayah ataupun bapa dia kongsi cara-cara adat istiadat keluarga dia lah, macam bapak dia turunkan ke mak dia ke kan. Jadi bila anak-anak dia ikut, boleh membawa adat ni turun-temurun lah sampai ke generasi mereka. Mungkin salah satu yang saya boleh kongsi, macam saya dulu bila saya kecil-kecil, saya dibesarkan dengan nenek saya. Kita duduk Geylang Bahru, rumah macam rumah lama, macam kat Toa Payoh gitu. Bila bulan puasa je, saya macam mana pun nak kena balik sebelum puasa dalam pukul 5-6. Pasal apa nak kena kasih lauk? Lauk. Nanti dia, saya muda lah kan. Ni nenek kau semalam kasih tu. Ni pinggan dia ambil balik. Nanti action lah pinggan. Semalam ni pinggan mana orang dia kasih. Ni pinggan kau kan. Ni ambil. So kita akan action lauk. So nenek masak satu lauk. Tapi bila kita buka tu macam-macam dia tak bagi bazar. Jadi suka agih-agihkan lah dekat jiran-jiran. Jiran-jiran pun akan sama, diorang akan kongsi makanan diorang dengan kita semua. Jadi kita ni selain daripada satu lauk yang nenek masak tu, kita dapat rasa lah lain. Itu satunya saya ingat lah, tradition keluarga nenek saya lah yang saya dapat kongsi, yang masih lagi alhamdulillah. Sekarang kalau ada jiran saya, kita kongsi lah makanan, kita bagi-bagi. Tak selalu, cuma kadang nanti saya beli lebih, ni kasih jiran sebelah, ni kasih jiran anak-anak gitu lah. Itu salah satunya lah. Ada Ustaz ada. Kalau saya pula basically budaya tu ataupun culture tu memang berterusan lah sampai saya pun. Itu mak. Tapi kalau ayah, basically ayah bertugas pada ketika waktu siang kan. Jadi lauk tu mak akan masak bila dah siap ataupun dah saat-saat nak buka, baru ayah balik daripada kerja. So my moment dengan ayah ni adalah pergi ke masjid. Pergi ke masjid together. Every solat tarawih alhamdulillah. Dan juga waktu solat subuh yang I mention. What I remember is that ayah saya, dia akan bawa juga makanan sedikit dan juga akan paling-paling pun pisang. Bawa pergi masjid? Pisang, lepas tu kita kasih letak dekat tempat pantry kan. Jadi kalau orang dah habis semayang, nak makan 8 rakaat ke 20 rakaat ke, dia akan, pasal masih akan preparekan air pun untuk minum. Betul. Tu saya kat Masjid Ansar lah. So the moment dia bilang mak saya akan beri kepada bapak saya bawa. So pasal of course mak dia punya, orang kata tu keadaan situasi mesti dekat rumah lah, nak uruskan rumah sebagainya kan. Jadi ayah akan sembang terawih ajak saya lah. So dia punya moment
saya ingat lagi bila pergi ke masjid ni, dia punya crowd dia sangat ramai. Dan kadang-kadang of course dia punya semayang 8 je, bapak saya bergerak, saya pun bergerak, saya akan ikut. Tapi dia punya suasana tu, saya lihat bapak saya akan always together dengan saya. Lepas semayang maghrib kat rumah, ada jalan, saya pun ikut. So dia punya culture of pergi ke masjid tu, saya rasa masih lagi berterusan bawa kepada keluarga saya sendiri, anak. Betul. And perkara tu pun hanya terbatas pada sembahyang tarawih. Cuma kita extend to that Qiyamul masjid akan buka 10 malam terakhir. Sekarang, that moment sekarang, yang Alhamdulillah. saya tak buat. Pasal mungkin waktu tu belum lagi ada exposure on that part. Belum dikerapkan belum dikerapkan. Sekarang ni trend dah ada. Alhamdulillah. That's where I feel it macam it's a good thing that ayah punya peranan, I think still kena buat macam itu. Let anak-anak teruskan legacy. Betul. Mereka ini salah satunya saya selalu suka tekankan macam legacy tradition, especially pasal pada saya, kita orang Melayu ni, adat istiadat lah satu perkara yang penting lah. Kalau kita take away the adat, kita Melayu tu actually nothing lah. Tak ada apa-apa. Betul tak? Ikut dengan bangsa-bangsa yang lain sama juga. Diorang ada adat-adat diorang, so kita pun ada adat kita. Jadi kalau kita tak dapat terapkan adat-adat ni kepada anak-anak kita, saya takut satu masa kelak nanti hilang. Betul. Benda ni akan hilang. So macam kita cakap di episod before lah. Nanti pada diorang bulan puasa ni untuk tahan lapar dahaga je. Iyalah. Fasting aja. Tak ada lain kan. So there's no different from their family and the others. Pada diorang just sahur, buka, tahan lapar dahaga dah. Kind of thing. So there's more to it lah. And then I think as an family individu, that makes you different from the other families lah. Betul. Itu dah satunya. Baiklah. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Saya ingin ucap terima kasih juga kepada Jalindo. Jalindo kerana terus menyokong kami. Itu dia yang paling jago. Ya, Jalindo, pilihan anda, amanah kami. Ada pengiriman barang daripada Singapura ke Indonesia ataupun ke Indonesia pulang ke Singapura, anda boleh hubungi mereka yang paling jago, Jalindo. Itu dia 92482596 ataupun WhatsApp diorang di 92482596. Terima kasih Jalindo. Dan kita teruskan lagi dengan Noor dan Haidir ada bersama kami di sini. Noor dan Haidir, terima kasih. Kalau anda ingin mengetahui, inilah dia rakan hartanah setia anda, 81184828. Hubungi mereka. Mereka serupa, adik-beradik tapi lain bapa lain mak pun tak serupa. Adik-beradik kembar tak serupa. Jadi kalau anda ada apa-apa soalan mengenai hartanah, boleh anda telefoni mereka 81184828. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, dah bersedia untuk berbuka puasa? Cabaran. Cabaran. Ni bukan saja hari ni hari ganjil tau. Dia dah nak ujung-ujung dia macam-macam cabaran. Okey. Ustaz, dia ni teman saya ni, dia nak tanya Ustaz pasal macam mana macam kau tanya, aku nak tanya pun malu Tak adalah, sebenarnya topik nari kan pasal tradition. Ustaz kata dia orang cakap tradition tradisi. Kadang-kadang generasi baru ni selalu terikut-ikut dengan tradition daripada the western countries. Betul. Dia dah dapat rumah baru, especially BTO dapat pula kat bidadari kadang-kadang kan dapat kunci dari HDB, sebelum nak masuk tu nanti nak angkat bini diorang masuk pintu lah. Banyak tengok Netflix. Tapi apakah kalau Ustaz dalam unsur-unsur Islam, apa yang terbaik Ustaz kalau sebelum masuk rumah yang macam kosong gini, soalan yang rumah baik. yang baru? Betul. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bagi mereka yang menonton, bagi mereka yang mendengar, satu episod pada kali ini dan juga soalan yang baik. Anjuran Islam adalah untuk kita membesarkan Allah Ta'ala. Kita minta Allah lindung kita dan juga rumah yang kita duduk dan juga kita tinggal daripada gangguan, daripada perkara yang negatif, aura yang tidak bagus. Lebih-lebih directly adalah syaitan dan juga iblis lah. Okay. So bila mana rumah tu rumah BTO, dan kita pun kalau ikut kepada perspektif agama, I think I did share before this tentang
bacaan yang bagus untuk kita baca, untuk kita menyediakan rumah adalah surah Baqarah. Surah Baqarah, betul. Tapi di rumah baru juga kita masuk dengan basmalah. Ini very basic. Saya pernah share banyak kali dalam kelas tentang langkah masuk ke tempat-tempat tertentu. Toilet kaki mana, keluar kaki mana. Masjid kaki mana, keluar kaki mana. Rumah masuk kaki mana, keluar kaki mana. Sebab dia rumah ni pun kalau kita tak masuk rumah dengan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim dengan langkah kanan contohnya, setan di luar akan menanti untuk masuk ke rumah kita bersama. Sebab di luar of course yang menghuni rumah kita adalah manusia. Betul. Bukan setan pun tumpang rumah kita. Betul. Dia akan tumpang kalau kita tak memberikan dia laluan free access untuk masuk dengan tanpa kita baca basmalah untuk masuk ke rumah kita. Betul. So bila mana kita dah dapat rumah baru, in fact rumah kita sendiri pun kita nak kena baca basmalah. Rumah yang baru kita digalakkan untuk azan setiap penjuru. Lepas tu kita baca surah Baqarah, kita baca doa azan setiap penjuru nampak. Setiap penjuru, Ustaz. Setiap penjuru ataupun yang penting laungan Setiap azan bilik lah. lah. Kita make it general dulu. Kalau detail nak kena kalau Abi lah. Jangan Abi menjelaskan. Simple je nak gitu. Tapi basically kita kena laungkan azan sebab rumah tu kalau tak diduduki manusia selama 40 hari atau lebih akan dihuni oleh makhluk yang lain. So kita nak cakap, look, this is my house. Ini rumah aku. Orang semua tak berhak duduk. Memang kita hak kita. Benda rumah aku dah beli dengan kamar dan sebagainya. Tiba-tiba kau duduk. Diorang mana peduli diorang. Free. Rent free. Yelah, in term of in the actual fact, spiritually kita nak kena bersihkan rumah tu dengan bacaan ayat suci, bacaan ayat suci Al-Quran dengan azan. Betul. Of course kalau kita faham agama, bila laungan azan tu berkumandang, setan lari terlentang pukang apa? Memang right? Itu kalau kita belajar apa? Betul. So bila mana kita lakukan azan dalam rumah, siapa yang lari? Mereka yang lari, yang makhluk halus yang lari lah. So kita nak rumah tu seri. Sebab tu kita tak boleh lepakan dengan bacaan Al-Quran. Kita kena serikan dengan semayang. Kita ada bacaan Al-Quran yang yang berkumandang dalam rumah. Dalam rumah, betul. So macam tadi kan, angkat isteri masuk rumah. Happy lah. Ustaz akan panggil bila rumah tu ada kuntilanak, ada tuyul, kan? Boleh panggil Ustaz. Boleh cari Ustaz. Bawa cari Ustaz. Bila dah masuk dia feeling new house. Dia doktor. Kat belakang yang ikut masuk dia tak tahu. Sama-sama. Dia pun angkat juga. Dia pun angkat Ustaz. Nanti bila dia nak tidur, sana bunyi sana sini, dia tak tahu Ustaz. Baru dia tahu Ustaz. Tapi on that, betul juga orang muda ni perlu ada that kind of spiritual component. Macam mana kita punya zaman yang mana ayah kita terapkan agama apa. Betul. So that moment also those yang tengok this kind of social media yang ada dan podcast yang kita tengah menyampaikan kepada mereka perlu ambil kisah tentang spiritual component which is agama Islam lah. Betul. So semua benda agama mesti ada. Alhamdulillah. Nak masuk rumah pula kita kena langkah kanan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Keluar rumah dengan langkah ke kiri. Sama juga banyak saya cakap dalam kelas saya, kelas umrah for example. Okey, masuk masjid kaki mana, keluar masjid kaki mana. So basically masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, macam rumah lah. Masuk toilet yang keluar, masuk kiri kakinya, keluar toilet ke kanan. Saya cakap, saya dulu belajar kat Mesir, saya tengok orang Mesir, 10 orang Mesir keluar masjid, 10 kaki semua sama. Meaning they know kaki mana nak keluar. Okay. Orang Singapura, 10 orang Singapura keluar dari masjid, 10 semua salah. Why? Kenapa? Kenapa? Mereka fikir, mana kasut aku letak Diorang fikir kasut diorang tak tengok kaki mana nak keluar dulu. Betul lah kita. Saya pun sama juga. Bila dah kat pintu kan, mana aku letak mana aku letak kasut. Dia tak tengok kaki mana keluar dulu. Dia tak perasan kaki kiri. Sepasal kaki kiri keluar dulu, kaki kanan pakai kasut. So sama juga dengan rumah. Rumah, the best way to do is that untuk membersihkan rumah tersebut dengan kita membaca basmalah, kita azankan, laungkan azan, dan kita membaca surah Al-Quran, kita jemput orang kata tu kumpulan ke. Kalau tak boleh baca, memang of course tak semua orang boleh fasih dalam bacaan. We understand that. So kita upah orang tu pun duit kita juga. So kita itu usaha kita. Usaha kita, betul kan, tu usaha kita. kita. It's not wrong gitu. Ada orang
tak faham dan kita dibantu. That's where I hope I answer the question lah. Alhamdulillah. Yes, Ustaz. Baik. Terima kasih. Itu soalan yang betul tepat dengan topik kita ya Ustaz lah. Ya, betul. Alhamdulillah. Terima kasih Nur dan Haidir. Terima kasih terus bersama kami di sini. Kalau anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perkhidmatan mereka, telefoni mereka di 8118 4828. Betul. Lagi CP saya lupa. Baiklah, sampai di sini saja kita bersama dengan anda seikhlas Ramadan, membawa anda ke hujung-hujung waktu sebelum kita menjamu selera berbuka puasa Sehingga kita jumpa lagi esok. Saya di sini bersama yang bertugas. Kita ketemu lagi esok. Terima kasih terus bersama dengan seikhlas Ramadan. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.